Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar Ustazah, pelajar tahun 3. Okey, untuk hari ini kita akan pelajari subjek Jawi bersama dengan Ustazah, iaitu Ustazah Farah. Jadi untuk memulakan mata pelajaran kita pada hari ini, kita akan tengok kepada pelajaran pertama, iaitu perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf. Okey, lihat kepada slide yang Ustazah sediakan ini. Okey, yang pertama kita lihat dulu. K awal, qaf akhir. K awal, qaf akhir. Okey, apa dia K awal, qaf akhir ni? Okey, jadi perkataan yang saya sebut tadi ini adalah formula untuk tajuk yang kita akan pelajari hari ini. Jadi saya nak pelajar-pelajar ingat baik-baik. Kita akan gunakan formula ni untuk memahami bagaimana nak letak huruf kaf dan huruf qaf. Okey, kenapa ada huruf K di tengah-tengahnya? Okey, K ini dalam bahasa Melayu lah, bahasa Rumi. Kalau dijawikan, dia boleh menjadi huruf kaf dan dia boleh menjadi huruf qaf. Tetapi ada cara bagaimana kita nak letak huruf kaf di mana bila kita nak guna, dan huruf qaf bila kita nak kena guna, dan letak yang pada tempatnya lah. Okey, ini antara formula Jawi. Okey, untuk mula kita tengok kepada pelajaran sub-sub tajuk yang pertama, iaitu huruf kaf di awal. Okey, di awal kita sebut kalau seertinya adalah di depan. Maknanya huruf kaf ni bila dieja di dalam Jawi, dia akan diletakkan di awal perkataan. Okey, sebagai contohnya kita tengok kepada gambar yang sebelah. Okey, kita tengok ada gambar kahwin. Okey, kahwin kalau dieja dalam bahasa Melayu KAHWIN. Bila nak dijawikan, huruf K tersebut adalah huruf kaf, bukan qaf ya. Sebab apa? Huruf kaf kita tulis di awal ataupun di depan. Jadi ejaannya menjadi ka, kaf, ha, waw, ya, nun, kaf. Okey. Seterusnya kita tengok kenapa ditulis kaf di awal perkataan. Okey, contoh ejaan bagi kipas. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut KIPAS, pas, kipas. Bila dijawikan, K tersebut kita kena guna huruf kaf. Sebab apa? Formula tadi kita sebut kaf di awal ya. Kaf di awal, qaf di belakang, di akhir. Jadi ejaannya menjadi kaf, ya, pa, sin, kipas. Okey. Contoh yang seterusnya adalah kerusi. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut KIKRUSIC, kerusi. Okey, untuk kerusi bila dijawikan kita akan tulis kaf ke, ra, waw, ru, sin, ya, si. Penggunaan kaf mesti di awal, di depan ya. Okey, berbeza sedikit dengan contoh bagi gambar pokok ni, iaitu ejaan dia. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut POPO, KOK, kok, pokok. Bila nak dijawikan, okey, kita lihat ada dua huruf K di dalam satu perkataan pokok ini. Jadi macam mana nak buat? Okey, cara yang pertama, okey, saya dah sediakan dekat slide sini. Cara yang pertama, kita mesti pecahkan dia menjadi suku kata. Okey, apa dia suku kata? Suku kata, contoh suku kata kita okey, pokok adalah satu perkataan. Bila dipecahkan, po adalah suku kata pertama, kok adalah suku kata yang kedua. Okey, untuk tajuk ini Ustazah nak perincikan, kita lihat kepada bagaimana nak letak huruf kaf
atau qaf bila ada dua huruf K dalam satu perkataan. Okey, contoh dia. Kita jumpa kok. Kok K, okey kok. Okey, nak letak mana dulu ni? Nak letak qaf ke kat depan? Nak letak qaf kat belakang ke? Nak letak qaf depan ke? Nak letak qaf kat belakang ni? Okey, jadi cara dia walaupun dia tidak berada di betul-betul di depan atau di awal perkataan, tetapi kita kira kaf tersebut berada di awal suku kata. Okey, kita lihat kepada suku kata kedua iaitu kuk. Okey, K yang pertama mestilah ditulis dengan huruf kaf. Kita tengok contoh yang ni. Kaf yang pertama mesti dieja dengan kaf. Okey, O bila dijawikan waw. Okey, K yang kedua iaitu belakang sekali. Apa formula kita tadi? Kita cakap qaf mesti di belakang. Jadi yang paling sesuai, huruf yang paling sesuai nak letak adalah huruf qaf. Kaf di depan, qaf di belakang. Jadilah ejaan kaf waw qaf kok. Jadi ejaan penuh pokok. Senang kan? Kalau ada dua huruf K, ingat formula huruf K mesti di depan, K yang pertama mesti huruf kaf, kaf mesti di depan di awal, qaf mesti di akhir ataupun di belakang. Okey, selesai insya-Allah subtopik bagi huruf kaf di awal. Okay, seterusnya kita tengok kepada huruf qaf di akhir. Formula kedua. So, huruf qaf mesti dieja diletakkan di belakang. Jadi kita tengok huruf qaf dieja di akhir perkataan. Sebagai contoh, kita tengok gambar ni. Kata, ka alif kata qaf tak, kata. Okey, bila kita tengok ejaan dalam bahasa Melayu, K A K T A K tak, kata. Okey, sekarang ini kita pecahkan dia. Step dia, pecahkan dia menjadi suku kata. Okey, suku kata yang pertama adalah ka, suku kata kedua adalah tak. Okey, jadi kita ingat kalau huruf K tersebut di depan perkataan mahupun di depan suku kata pertama atau kedua, kita kena letak huruf kaf. Kalau huruf K tersebut berada di belakang, kita kena letak huruf qaf. Okey, contoh yang lain bagi huruf qaf, kita boleh tengok contoh yang ada, huruf qaf semuanya berada di belakang Okey, contoh batik, batik, tik, batik dalam bahasa Melayu bila dieja dalam jawi, tik, K berada di belakang. Jadi ingat, K di belakang hurufnya mesti qaf, K di awal mesti huruf kaf. Okey, pokok kita dah explain tadi. Jadi K yang terakhir sekali mesti kita letak huruf qaf. Seterusnya raksasa. Raksasa. Okey, raksasa ni ada perincian dia di sebelah slide sini. Okey. Huruf perkataan bagi raksasa, ingat bila kita jumpa perkataan, bila kita jumpa huruf K berada bukan di awal perkataan, kita nampak huruf K tersebut berada di tengah-tengah. Pertama sekali hendaklah dipecahkan perkataan tersebut kepada suku kata. Jadi raksasa kita ada 3 suku kata. Jadi suku kata pertama adalah ra, suku kata kedua sa, suku kata ketiga adalah sa. Okey. Untuk huruf untuk ejaan ra, okey, kita tengok kepada suku kata yang mempunyai huruf K. Bila ejaan huruf K tersebut berada di akhir walaupun di dalam suku kata, jadi ingat formula yang kena guna adalah K bila berada di awal perkataan, mesti kita guna huruf kaf. Kalau di akhir hendaklah diletakkan huruf qaf. Jadi bila ejaan untuk ra,
kita kena guna huruf qaf. Jadilah ra qaf ra. Ra qaf ra lah. Jadi kita guna qaf sebab huruf K-nya berada di akhir suku kata. Ingat, akhir huruf qaf, awal huruf kaf. Okey. Itu dua formula untuk tajuk kita hari ini. Jadi contoh yang lain kita boleh tengok bagi contoh huruf qaf yang dieja di akhir. Okey, contoh dia alif, mim, qaf, ma. Okey. Kalau ejaan dalam bahasa Melayu, K-nya berada di belakang. Jadi penggunaan huruf yang sesuai adalah huruf qaf. Seperti yang tertera di dalam slide yang saya tunjuk ini, kita menggunakan huruf qaf sebab huruf K berada di akhir perkataan. Okey, seterusnya dekat sini kita ada contoh K di awal dan qaf di akhir dalam satu perkataan. Okey, contoh kek wa. Okey, ingat pecahkan suku kata bila kita nampak ada banyak huruf K. Jadi suku kata yang pertama adalah kek. Okey, K yang pertama kita kena letak huruf kaf. Manakala K yang kedua iaitu dia berada di belakang suku kata pertama, huruf yang sesuai yang kita boleh letak adalah huruf qaf, iaitu K. Ejaan dia kaf ya qaf waw alif wa. Okey. Contoh yang seterusnya adalah qaf di akhir ya. Apa-apa formula qaf mesti di akhir. Contoh bagi perkataan batuk. Okey, ba alif ba. Okey. Kalau dalam bahasa Rumi TUK tok. Kalau huruf K nampak sahaja dia di belakang, jadi huruf cawi yang sesuai diletakkan adalah qaf. Sebab formula dia apa? Qaf tempatnya di belakang, kaf tempatnya di depan, ataupun di depan perkataan ataupun di depan suku kata pertama. Dan akhir sekali, contoh bagi kaf di awal, di depan. Okey, contoh ejaan dia kemas. Kaf ke mim sin mas, kemas. Okey, suku kata dia apa? K-I-K-M-A-S, mas. Kemas. Jadi bila K nampak sahaja di depan, huruf yang paling sesuai diletakkan adalah huruf kaf, bukan qaf. Ingat, kaf di depan, qaf di belakang. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Tolong simpan kemas-kemas formula bagi tajuk yang kita belajar hari ini, iaitu perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf. Kalau kamu ingat formula ni, apa-apa sahaja perkataan yang nak dieja, insya-Allah tidak akan keliru. Wallahualam, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.